Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Pasal yang kelima pada menyatakan faraj. Itu muka surat 16. Pasal yang kelima pada menyatakan faraj, yakni kemaluan. Bila disebut faraj, bukan kata kemaluan perempuan saja, termasuk kemaluan lelaki. Kita terjemah kemaluan. Tapi kalau biasanya disebut faraj, itu perempuan, kalau zakar lelaki. Kerana makna faraj ni maknanya lubang. Lubang ni bukan nanti kemaluan perempuan, lelaki pun ada lubang. Cakap mudah lah, duduk lindung apa. Tidak payah faham. Jadi disebut faraj, faraj maknanya lubang. Maknanya termasuk yang lelaki dan yang perempuan. Cuma ulama nak membezakan. Kalau sebut faraj ni umum sangat. Membezakan. Sebut faraj perempuan, zakar lelaki. Begitu juga macam zauj. Zauj ni asal maknanya pasangan suami isteri. Isteri pun zauj. Lelaki pun zauj. Zauj juga. Sama-sama zauj. Zauj ni pasangan. Kalau suami saya tak ada isteri, tak nama zauj. Dia kena ada suami isteri zauj. Suami zauj. Isteri pun zauj. Tapi ulama paraid nak membezakan. Perempuan dia pun zaujah. Lelaki dia kekal dengan zauj. Ada. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia Allah bagi engkau akan faraj. Allah cipta kita ni faraj. Tujuannya apa? Kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Jangan mak main. Kemaluan ni Tuhan cipta ni dia berkaitan juga dengan akhirat. Mana hak berkaitan dengan akhirat tu? Iaitu mengadakan anak dengan faraj. Anak jadi dengan apa? Dengan faraj. Sama ada faraj ibu ataupun bapa. Itu. Awak punya cipta jadi anak tu dengan faraj bersangkut apa dengan akhirat? Bersangkut. Lagu mana tengok? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Artinya, berkahwin oleh kamu, nescaya kamu mendapat anak-anak. Maknanya kata kahwin tak dapat anak. Kalau kahwin dapat anak, maka bahawasanya aku, kata Nabi, bermegah-megah. Apa makna bermegah? Aku bangga dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Dengan sebab apa? Banyak umatku. Dengan sebab apa? Banyak anak-anak. Anak-anak mereka. Umat-umatku ni pakat beranak. Aku bangga dengan anak-anak ini. Aku bangga terhadap umat yang lain sebab umatku ni umat yang ramai. Sebab apa ramai? Sebab beranak. Apa tokoh Melayu? Paling banyak beranak. Tak apa, dah hak agama lain. Agama lain dia hadkan beranak. Dia hadkan beranak. Takat 4 orang cukup, 3 cukup. Dia hadkan. Kat Singapura dia hadkan. Tak apa beranak lebih, kena tangkap. Nanya manusia. Beranak lebih kena tangkap. Tapi lah ni dengar kata dia pun lepas dah. Sebab apa? Kalau lah ni pun, kalau kita di Malaysia pun
Dulu Cina dia tak bagi. Beranak lebih. Lah ni pun depa dah galakkan beranak lebih. Sebab apa? Melayu kok duk bertambah ramai. Duk bertambah ramai. Dia kok jadi makin sikit. Sebab Melayu tak ada had-had. Boleh 20. Kan? Hari-hari tongkat Ali lah, kopi janda lah. Kan? Mau tak nak 20 orang. Kalau boleh 20, mau 20, dia tak payah tak keluar 20. Baik, baguslah. Bagus. Biar, anak banyak. Bapa kita ni orang yakin. Anak banyak, rezeki banyak. Betul? Kan? Rezeki banyak lah. Kita pun rajin pula. Takkan anak banyak nak tidur kat rumah lagi. Rezeki. Ada anak banyak ni. Sebabnya ada anak ni, lain daripada kahwin. Itu sunnah Nabi. Dapat anak ni pun, Nabi kata, aku bangga pada hari kiamat. Maknanya, besok hari kiamat, berkait dengan apa? Dengan hari akhirat. Sebab tu Nabi sebut, Man ala jariyatain. Man ala jariyatain. Siapa-siapa yang membesar dua anak gadisnya, hatta tablugha, sehingga balik dua anak gadisnya, jaa yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, ana wa huwa kahatain, aku dengan dia macam ni. Wa dhamma asabi'ahu, dia genggam dua anak jari dia, dia tinggal hak ni. Ni, siapa-siapa yang ada dua anak gadis, dia berjaya membesarkan sehingga balik, dia datang pada hari kiamat, aku dengan dia macam ni. Apa makna? Dekat. Aku dengan dia macam ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Sebab apa sebut dua anak perempuan? Sebab anak perempuan ni payah belah. Kan? Anak perempuan ni dia payah nak belah. Anak perempuan. Anak lelaki senang belah. Tapi kalau tak ada anak perempuan nak buat macam mana? Kan boleh paksa suami. Isteri memang duk nak anak perempuan. Pak pula memang duk nak anak jantan. Macam ni dia mengaji hari ni, tengok tadi ustaz dah baca siapa ada dua anak perempuan. Ni abang tak mau anak perempuan. Abang bukan kata boleh buat. Kalau boleh buat dia pun nak boleh lah. Kalau tak boleh nak buat macam mana, dia dapat pahala lain. Pahala susah. Pahala susah jaga anak, tak kira lelaki perempuan, pahala lain. Dalam hadis lain pula. Tapi anak perempuan ni, Nabi tahu kata anak perempuan ni belah jaga, payah jaga. Payah jaga ni bila? Pada masa dia duk naik remaja ni. Pada dia umur mana? Umur 11, 12, darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2 tu umur galak. Umur galak masa tu gedik, tak tahu lah. Orang yang ada anak-anak umur tahun tu, dia tahu lah. Gedik lah masa tu. Cerita sebab saya nak mengajar sekolah. Kalau kelas 2, kelas 3 tu gedik, tak tahu lah bila dia naik stam, dia dah umur 18, 19, dia matang sikit lah. Masa umur tu 13, 14, 15, gedik, tak tahu. Saya duk mengajar sekolah Arab, saya tahu. Gedik. Tapi dia naik umur 18, 19, dia ambil stam. 19, dia tak gedik dah. Masa tu, kalau mengorak pun ni kira nak kahwin lah. Tak mahu lah, cinta monyet tak mahu lah. Sebab apa anak perempuan payah belah? Kalau anak perempuan kita tak balik tengah malam, kita bimbang. Pergi mana anak gadis pun tak balik lagi, kita bimbang. Anak jantan kita pergi 12, kita tak bimbang. Tu ada dia tu kena nasi kandang kat mana-mana. Bapak lena helak je tengah malam. Ni abang ni, mak tak balik lagi pergi 2, biar pergi kat dia ada merempit kat mana tu. Tapi anak perempuan tak balik. Tak balik lagi. Sekolah tu tak balik lagi. Asal? Dia bimbang. Dia pun polis lalu. Sebab anak perempuan ni payah belah. Payah tu. Anak perempuan kita tiba-tiba tak ada dalam rumah, kita bimbang. Tapi anak lelaki tak kisah. Satu lagi mana? Kita payah. Bila mai umur 23, 24, tak ada siapa, duk minang lagi. Ni kita mula bimbang. Naik 25 tu merah. 26, tak ada siapa minang lagi. Susah hati lah. Mak pun tak mau bimbangkan Nuri lah. Apa? Takut ada soalan cebumah. Ni anak tak lepas, tak ada orang nak ambil lagi kan? Tak ada lagi, tak ada siapa main minang. Naik 27, 28. Tapi anak lelaki, 30 tak ada hari lagi. 35, 30, 40, tak kisah hari anak lelaki. Dia cari sendiri. Tapi kalau anak perempuan 40 habis lah. 40 habis lah. 25, 26 lah, mak pak bimbang lah. Bimbang lah. Tak ada siapa kan nak main duk tengok anak kita ni. Nak jual kat pasar malam mana boleh. Bimbang lah. Mak pak bimbang dah. Kalau anak umur 25 dia lelaki, nak kisah apa masa tu
Masa tu memang dia tak patut kahwin lagi pun. Tapi anak 25, mak pak bimbang lah. Sebab tu Tok Arab zaman jahiliah dulu, anak perempuan dia bunuh. Tak payah belah. Satu lagi kalau zaman dulu, orang tangkap buat jadi hamba. Ambil anak dia buat jadi hamba, jual kat orang. Sebab tu bila ada anak perempuan, bunuh. Ada anak perempuan, bunuh. Di zaman dulu. Zaman dulu, kalau ada anak perempuan, bunuh. Ada anak perempuan, bunuh. Tapi ada lelaki, tak apa. Ni. Sebab tu, Nabi beri jaminan, siapa yang berjaya mendidik, mengasuh anak perempuan, yang anak gadisnya sampai balik, 2 orang, dia nanti di akhirat dengan aku macam ni. Apa mana? Dia dekat dengan aku di syurga nanti. Maknanya kalau dekat dengan Nabi di syurga, bukan syurga bawah. Hak atas sekali. VIP. VIP punya syurga. Jangan kita, kalau dalam hadis yang lain, bukan anak perempuan saja. Anak-anak kalau kita suka. Sebab tu Allah bagi, kadang-kadang Allah bagi anak kita baik. Kalau anak kita hak buah ni baik juga sebenarnya. Dia nak bagi pahala kat kita. Kita kena sabar je didik anak kita tadi. Kalau kita berjaya didik, sabar, dia bagi pahala. Ni dalam hadis Riyadhus Salihin bicara khas tentang mendidik anak, menjaga anak, memelihara anak dalam Riyadhus Salihin. Dia nikah ni, dia syariat dia yang dahulu juga. Nikah ni daripada syariat yang qadim, daripada syariat yang dahulu kala. Disyariatkan nikah ni semenjak daripada zaman Tok Adam, berkekalan sehingga dalam syurga. Nikah ni sampai dalam syurga berlaku nikah ni. Kalau tak berlaku nikah, nak nikah dengan Nabi Dadari. Dan pula dalam syurga, kata ulama, boleh manusia saja menikah walaupun mahramnya. Kalau dia pasal nak menikah. Tapi selain usul dan furu', selain daripada ayah, mak dia di atas dan anak, cucu, cicit di bawah. Yang lain hak cabang kiri kanan, hak atas bawah tak boleh nikah. Yang kiri kanan sepupu ke mak kakak ke apa, boleh. Boleh kahwin. Boleh. Bukan kata nak kahwin boleh kahwin. Itu. Dia tak boleh nikah mak dia, tak boleh nikah anak perempuan dia. Tapi kan nak nikah dengan kakak dia, boleh di akhirat nanti. Kalau nak. Itu. Sebab apa tak? Boleh. Kan ni teruk kah? Bukan teruk. Kita tak disuruh kahwin dengan kakak, dengan adik. Supaya nak jaga keturunan. Nak pelihara nasab keturunan. Tu. Dan tak mau jadi bercampur keturunan. Caca merba. Ni pada adik menikah dengan kak. Keluar anak. Anak adik, anak kakak. Pening. Nak jaga keturunan. Tapi di syurga nanti, bukan tak perlu jaga keturunan lah. Tak perlu jaga keturunan. Di akhirat nanti. Jadi, apapun nikah ni, setengah daripada syara'i' al-qadimah. Syariat yang dahulu kala. Sebab tu dia bersangkut akhirat. Satu lagi apa dia? Syekh tak sebut. Ni, nak cerita. Nikah ni berkaitan dengan akhirat. Satu Nabi kata, man ahabba fitrati. Siapa-siapa yang cinta kepada fitrahku. Apa fitrahku? Dini, agamaku. Faliyatasanna bi sunnati. Hendaklah dia bersunnah dengan sunnahku. Hendaklah dia ikut jalanku. Mana? Wa min sunnati. Setengah daripada sunnahku. An-nikah. Nikah. Man ahabba fitrati. Siapa yang kasih kepada sunnah, kepada agamaku. Faliyatasanna. Maka hendaklah dia bersunnah bisunnati dengan sunnahku. Wa min sunnati, kata Nabi, setengah daripada sunnahku an-nikah, ialah bernikah. Itu. Jadi rupanya farash ni ada kaitan dengan akhirat. Habis. Nescaya kamu mendapat anak-anak. Maksud kamu berkahwin, nescaya kamu dapat anak. Bukan makna bila kahwin dapat anak. Ada juga yang kahwin duk tak dapat anak. Dia panggil menjadi sebab mendapat anak. Menjadi sebab mendapat anak. Bukan makna confirm dapat anak. Ada juga yang tak dapat anak pun ada.
tapi menjadi sebab dapat anak. Selalunya orang selalunya kalau kahwin ni dapat anak lah. Hak yang tak dapat anak tu jarang-jarang. Itu menjadi sebab mendapat anak. Dengan sebab apa? Bersetubuh. Dia menjadi faedah bangsa akhirat, ialah menjadi kemegahan Nabi kita Muhammad SAW di akhirat bila dia tengok umat dia ramai. Tu kena faham. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza mata banu Adam qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Hak ni, ini ada kaitan akhirat. Dah hak ni lagi besar. Mana? Hadis riwayat Muslim. Artinya, apabila mati manusia, nescaya putusnya oleh amalnya. Putus amalan dia. Amalan dah putih. Kan? Berputus segala amalannya. Mana? Pada start bila dia mati, tak ada dah pahala yang nak boleh sampai kepada dia. Putus oleh amal ni, putus oleh pahala amalnya. Maknanya dia tidak mendapat pahala yang baharu lagi selepas daripada dia mati. Mana tak ada pahala, tak ada saluran lain dah untuk dia dapat pahala bila dia mati. Habislah. Kalau baca setakat tu sedih. Melainkan, Nabi sebut melainkan. Melainkan daripada 3 perkara. Melainkan 3 perkara. Apa makna 3 perkara? Kalau ada dekat kita 3 perkara ni, pahala kita masih berjalan walaupun kita duduk berehat dalam kubur. Kita duduk dalam kubur tak boleh bergerak apa, tapi pahala sampai. Mana? Pertama, waqaf. Pertama, waqaf. Dia waqaf. Dia buat waqaf. Waqaf masjid. Waqaf ni, waqaf tanah, waqaf. Dia buat waqaf. Banyakkan waqaf. Masjid tengok tak ada apa cukup. Ustaz ni saya nak waqaf. Bagi duit. Waqaf suruh beli, waqaf kat saya. Tu. Waqaf. Ini pahala berjalan. Tu. Dia berjalan. Selagi harta wakaf tadi wujud. Tapi kita nak wakaf ni kena ingat. Orang yang nak wakaf dan orang yang nak menerima wakaf. Kita kadang-kadang kita tak faham. Sedap-sedap. Ustaz ni RM50 saya wakaf. RM50 bukan boleh wakaf. Duit tak boleh wakaf. Sebab wakaf ni syarat benda kekal. Wakaf ni syarat dia mesti kekal. Ni ustaz ni duit ni untuk saya serah pada ustaz lah untuk beli bumbung dan wakaf. Dia begitu. Atau ustaz ni saya wakil pada ustaz lah, duit ni untuk apa-apa wakaf untuk saya. Dia kan ustaz ni duit saya wakaf untuk imam pun dah saya terima. Duit tak boleh wakaf. Duit tak boleh wakaf. Kita bagi duit, kena bagi duit lah. Ni ustaz ni, duit ni saya wakil pada ustaz lah untuk membeli barang dan wakaf untuk nama saya. Begitu. Ustaz ni, ni bumbung satu berapa ustaz? RM1. Ni duit ni ustaz beli lah, wakaf untuk saya. Bukan duit ni wakaf. Duit ni untuk beli barang dan wakaf kepada kita. Itu. Banyak saya tengok dalam borang-borang wakaf tu. Saya dengan ini mewakafkan RM100 atas nama saya bagian-bagian. Tak boleh. Kena ingat elok. Saya punya borang saya jaga elok. Ini saya mewakilkan kepada ustaz untuk membeli barang dan mewakafkan atas nama saya. Dia kena buat di masjid, kena buat macam tu. Kena wakil. Wakil ikut ustaz lah. Nak buat macam mana? Ustaz yang beli. Dan ustaz tolong niat. Ni banyak orang silap. Dia tengok banyak. Dia hak wakaf tak apalah. Orang hak lima wakaf tu dia nak kena tanggung banyak. Dia nak kena tanggung amanah tu.
Dia sedap-sedap wakaf buh dalam tu. Kadang-kadang tu dia niat apa benar. Buh itu pergi beli begitu saja. Oh, buat wakaf ni begitu banyakkan orang dia suka buat apa? Sedekah. Senang. Wakaf ni payah. Payah. Saya mula buat wakaf yang kedua ni buat derma. Jadi payah. Teruk sangat saya nak kena fikir. Setiap tanah saya nak kena pergi niat satu-satu. Dia nak kena pergi niat satu-satu. Niat nama Tuan. Nak kena pergi niat. Nak kena jaga semua. Nak kena jaga betul-betul wakaf ni. Bukan banyakkan orang dia wakaf senang. Input dalam bank 200,000 wakaf. Boom, beli barang. Dia niat apa pun nak. Ni kadang-kadang kita yang rugi. Kita wakaf, kita tak dapat apa. Dapatlah pahala sedekah lah. Tapi kita tak ada kisah lu hak lu. Tuan ni niat wakaf yang kita tak ada wakaf kat dia. Wakaf bukan dengan duit lah. Kena ingat elok. Wakaf, tapi duit kena bagilah. Ustaz wakaf saya kat Zain, duit tak bagi, mampu. Lepas tu kita kena tulis. Zain ni, tai ni sekaki berapa ringgit. Kita kena tulis. Wakaf bagi kat kita, wakil. Eloknya paling tulis, wakil untuk membeli barang dan mewakafkan ke atas nama saya bagian-bagian. Tapi kadang ada orang dia pandai. Dia pandai apa? Kadang-kadang kita tengok. Dia tak wakaf. Dia tak wakaf sedekah. Bila sedekah duit masuk kat dia. Ni masalah agak. Banyak juga orang buat macam ni. Dia tak mau wakaf daripada. Kalau wakaf jadi hak orang ramai. Sedekah. Senyap-senyap dia tengok tanah nama dia. Ya, tanah nama anak dia, nama bini dia. Ni pun banyak berlaku. Dia guna sedekah. Dia wakaf pun payah. Payah wakaf ni. Nak kena jaga tanah wakaf. Nak niat tu. Tapi ada yang dia buat sedekah. Bila cek-cek dia tengok. Itu dia, nama dia. Hak dia sendiri. Dia pergi mengaku pula tanah ni hak dia punya. Orang dia rumah kat aku. Hak aku punya. Orang dia rumah kat saya, hak saya punya. Ada. Ada berlaku macam tu. Wakaf. Kita wakaf, selagi bangunan wakaf tu ada, masuk pahala di dalam kubur. Setiap hari masuk. Tu, bagi wakaf. Pakat berwakaf. Tak wakaf sedekah ikut bilah. Dan kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Mana ilmu yang manfaat? Dengan ilmu tadi. Seperti dia mengajar. Dia mengajar, ada anak murid dia jadi alim, anak murid dia pula mengajar pula. Dia tok guru asal tu dapat pahala dalam kubur. Itu juga dia mengarang kitab. Dia mengarang kitab. Kalau macam kita hari ni, Syekh Abdul Qadir Mandili duk dapat pahala dalam kubur, kita duk baca kitab dia. Dan hari ni bukan saya seorang duk baca kitab ni. Tu tak kira di Patani lagi di mana duk baca kitab ni. Pahala banyak masuk dekat dia. Dengan sebab ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Sebab tu orang dulu dia utamakan mengajar anak murid biarpun sikit, tapi berkekalan. Kita lah ni biar anak murid ramai kita ceramah, tak buka pondok pun tak apa. Sekolah tak mengajar, dikira anak murid ramai. Anak murid kita hak ramai-ramai dengan ceramah tu. Bukan nak tolong kita sangat dalam kubur. Senang saya jawab, senang. Bukan mereka nak tolong kita dalam kubur. Sebab puak ni bukan nak jadi ustaz ni. Puak duk mengaji, main bawa telinga, main duk gelak, kha, main dengan ceramah tu. Puak ni bukan nak jadi ustaz. Sebab tu guru dulu biar orang mengaji tak ramai tak apa. Yang penting aku buka pondok ada 5-6 orang. 5-6 orang ni balik buka pondok pula. Pahala masuk hari-hari dia masuk dapat saham. Hak ni pula balik buka pondok. Tok Kenali. Contoh kita Tok Kenali. Pum. Anak murid dah beribu buka pondok. Hak buka pondok pula. Beribu pula buka pondok. Semua hak yang di Malaysia ni kebanyakan anak cucu-cucu Tok Kenali. Dia duduk dalam kubur dapat pahala. Tapi dia mengajar orang kampung tak ada orang ramai pun. Sebab apa? Orang dulu dia tak kisah. Orang kampung tak orang mengaji. Aku tak ada kisah. Yang penting aku nak didik 5 orang. 5 orang ni mengajar nanti dapat pahala kat aku. Kita hak mengaji di luar. Kita tak perlu mengajar di luar. Kadang-kadang nak buka pondok. Aku tak mahu. Sebab apa? Buka pondok teruk. Duit pun tak dapat. Apa pondok. Popular pondok. Baik aku mengajar kat luar. Kita mengajar kat luar ni. Anak murid kita mati dulu pada kita lagi. Hadut mengaji yang kita tu tua-tua banyak dah. Dan mereka tu pula bukan mengaji kat kita seorang. Dia ni hak pokok je sampai dengan ceramah ni dia merata guru dia ramai. Dia bukan tak ingat kita seorang. Banyak lagi guru dia. Pokok ni pula mengaji bukan jadi ustaz. Kalau nak jadi ustaz pun takkan jadi ustaz. Ni, hak mengaji yang pergi dengan ceramah ni. Hak jenis tak bawa kitab tu bawa kitab. Pokok ni bukan nak jadi ustaz. Kalau dia jadi ustaz pun mungkin dia mengaji di mana-mana. Kemudian pergi dengan ceramah. Kalau nak jadi ustaz dengan ceramah tak.
Dengan dia pergi dengan ceramah jadi ustaz tak? Kalau jadi ustaz pun bohong. Senang, saya cakap senang. Kan? Mana boleh jadi ustaz, dia pergi mengaji dengan ceramah minggu ni, hari ni ustaz tu, minggu ni ustaz ni, minggu ustaz tu. Kan? Kalau ustaz tu baca kitab pun, hari ni dia buat mengaji senang apa? Ustaz ni mengaji kitab lain pula bila nak habis. Kan? Melainkan dia mengaji kitab, dia dengan ceramah lain lah. Satu orang dulu, dia utamakan, dia tak ada kisah baju tutup guru. Kita tengok yang duk ada ni, aku pakai kisah kalau aku nak mengajar di luar, tak mengajar sudah. Aku duduk dalam pondok, sebenarnya aku mengajar budak pondok. Apa-apa bagi dia tengok ke depan. Budak pondok ni balik jadi alim, mengajar pula, buka sekolah, buka pondok. Dia dapat pahala punya banyak. Tutup dulu. Lepas tu Syekh Hasan Habanakah. Syekh Hasan Habanakah ni ulama Syiah tak. Syekh Hasan Habanakah ni, dia begitu juga. Dia bukan jenis mengajar orang ramai, tapi dia ada ma'had taujih. Kan? Ma'had taujih ni kalau di Syria, keluaran ulama-ulama besar. Salah seorang, kebanyakan anak murid dia, Dr. Said Ramadan Al-Buti, Dr. Mustafa Dik Bura yang ada sekarang ni di Selangor. Kan? Dr. Wahbah Zuhaili, Mustafa Khin, Ali Syarbaji, kan? Nuruddin Atir. Semua tu anak murid dia. Anak murid semua mengarang kitab. Orang tanya Syekh, kenapa Syekh tak mengarang kitab? Dia tak mengarang kitab pun. Doktor ada ni Syekh Hasan Habanakah. Dia kata aku tak mengarang kitab, tapi aku akan lahirkan pengarang-pengarang kitab. Masa tu belum ada lagi bukti. Aku akan lahirkan pengarang-pengarang kitab. Yang keluar Mahat Taujih itu semua mengarang kitab. Kan? Anak murid dia apa dia? Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqh Islaminya, Tafsir Al-Wajih, Tafsir Munir. Kan? Dr. Said Ramadan Al-Buti, beratus-ratus kitab mengarang. Kan? Tu. Dr. Mustafa Bura, macam-macam kitab dia karang. Kan? Nuruddin Atir, Mustafa Khin. Tu semua tu ulama, anak-anak murid dia. Kan? Dia aku tak mengarang kitab, tapi aku akan melahirkan pengarang-pengarang kitab. Kitab-kitab depa hadut jual tu dia dapat pahala sama. Dia tak mengarang pun, dia duduk dalam kubur dia dapat pahala. Dia dapat pahala Tafsir Munir, dia dapat pahala Fiqh Manhaji, dia dapat pahala sama. Tu Syekh Hasan Habanakah, ulama popular lah dulu. Saya tak sempat mengaji, tapi saya sempat mengaji dengan anak dia, dengan adik dia, Syekh Sadiq Habanakah. Syekh Sadiq Habanakah. Dia sehingga ma'had dia tu Ma'had Taujih. Dia buat muadalah dengan Mesir. Mesir terima anak-anak murid dia. Bila dia hantar anak murid dia, Mesir kata Syekh Azhar kata apa? Syekh bukan hantar pelajar ni. Syekh hantar Syekh ke tempat kami. Kami bukan nak Syekh. Kami nak pelajar. Syekh hantar ni Syekh. Syekh pun dia bukan hantar Syekh. Memang dia hantar anak murid dia pun. Tapi yang pergi tu semua Syekh. Yang pergi semuanya pandai. Sama pandai dengan doktor, dengan profesor. Ni Syekh Hasan Habanakah. Kalau kita kata, kalau di Malaysia ni pondok lah. Dia mengaji dalam masjid. Dia mengajar kitab. Syekh Hasan Habanakah. Tapi dia ni orang mujahid. Orang jihad ni. Dia ni. Dia ikhwan punya ni. Syekh Hasan Habanakah. Dia tak ada mana. Dia mengajar di sekolah dia. Dia tak ada kisah orang kampung. Mengajar. Keluar semua ulama. Ma'had Taujih nama dia. Tapi sekarang dah tak ada. Tutup lah ma'had tu. Sampai Azhar kata, kamu Syekh bukan hantar anak murid ni. Syekh dah hantar Syekh. Kami nak murid. Kami bukan nak Syekh. Buat macam mana? Yang pergi tu anak murid dia juga, tapi Syekh semua. Dr. Said Ramadan Al-Buti, Wahbah Zuhaili. Itu semua tu ulama besar. Kita ambil peluang lah ni. Dr. Mustafa Bura. Boleh datang ke tempat ni, pergi mengaji. Bukan senang. Saya duduk di Syria pun nak mengaji kat dia tak boleh. Masa tu dia ada di Dubai. Dubai beli dah duduk mengajar sana. Saya tak sempat mengaji. Saya sempat baru ni saya pergi ziarah. Itulah pertama kali saya pergi mengaji kat dia. Duduk di Syria tak sempat. Tu dia datang sini alhamdulillah. Saya nak mengaji tak boleh daripada Pulau Pinang tak payah. Kalau dekat ni saya pergi tiap hari pergi mengaji. Tu orang berkat tu. Bukan senang. Pengarang Fiqh Manhaji main duduk tempat kita tak mengaji. Oh sayang. Saya duduk di Syria, banyak pelajar Malaysia duduk di sana tak pergi mengaji kat luar Wahbah Zuhaili, tak mengaji dekat Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata, kamu datang di Syria dah, di tempat ulama ni, kita tak mengaji kat dia. Pergi, dia duduk mengaji kat guru yang guru sekolah. Saya duduk sana, Wahbah Zuhaili saya mengaji, Dr. Said Ramadan Al-Buti saya belajar.
Saya tak tinggal dua ni. Wabah Zuhaili kadang mengajar bukan ramai. Ni kalau kita hari ni, ramai hari ni lagi. Sikit. Ni, separuh ni pun tak ramai. Kadang mengajar di masjid Wabah Zuhaili. Wabah Zuhaili ni dia mengajar tak sedap. Dia mengajar tak sedap. Dia kalut. Kalau pekah ni dia jawab. Kalau sah haram, haram. Sudah. Dia tak jawab dalil. Buat apa? Dia dah cemui lah. Dia hari-hari pekah. Haram. Tak boleh. Kadang-kadang tak ni. Dia merepek pula. Ni siapa tanya? Tok Arab kan? Ni kamu jahil dia tak. Dia marah pula. Orang pandai tak tanya macam ni. Dia marah, dia merepek pula. Wabah Zuhaili. Orang tak apa suka mengaji kat dia. Dia duduk mengaji kat dia sampai khatam kitab. Ada. Separuh ni tak ramai ni. Sekerat ni. Indonesia. Ada 5 orang. Arab ada 5 orang. Saya seorang duduk mengaji. Dia mengajar di masjid Kuwaiti nama. Dia kata rugilah hampa mari di Syria tak mengaji kat ulama. Wabah Zuhaili ni ulama sedunia. Ulama siapa tak kenal Wabah Zuhaili, Dr. Profesor Wabah Zuhaili. Hampa main di Syria tak mengaji kat dia. Rugi. Tapi Mustafa Bura saya tak sempat sebab dia tak ada masa tu. Dr. Syed Ramadan Buti saya tak pernah tinggal Demam saya pergi. Masjid yang dia kena bom tu, masjid tu saya duduk mengaji hikam dengan dia. Dia duduk kena bom. Dia kena bom tu. Masjid tu dia mengajar hikam. Kalau kena saya duduk lama kat situ, duduk mengaji depan tu, saya pun kena bom. Tapi saya mengaji duduk ujung. Dia, Dr. Syed Ramadan Buti ni kan dia mengajar ramai. Dia tak macam Mustafa, dia tak macam Wabah Zuhaili. Kalau dia mengajar mana, 1000. Ramadan Buti dia orang cakap pandai. Tapi kalau mengarang nak lawan Wabah Zuhaili tak boleh. Wabah Zuhaili pandai lagi mengarang. Jadi Allah Ta'ala bagi hebat. Jadi Hasan Habadakah ni relax dalam kubur dia tu. Wabah Zuhaili Dr. Syed Ramadan duduk mengajar ibu, dia dapat pahala. Dia dapat pahala lagi banyak pada buat tu. Dia dapat pahala lagi banyak. Tu. Ni pentingnya kita utamakan menuntut ilmu dan kita utamakan pelajar kita ni yang memang benar-benar yang nak jadi ustaz. Kan? Kalau mengaji kitab ni alhamdulillah. Kalau mengaji tak ada kitab ni, duk mengaji dengar ketawa dia yang gembira tu tak jadi kitab. Macam-macam kitab ni mungkin. Okey, alhamdulillah. Baik. Kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Mana? Dengan sebab dia mengajar, dengan sebab dia mengarang. Dan ketiga, anak yang beriman yang mendoa baginya, ini untuknya. Anak yang beriman yang mendoa baginya. Anak yang berdoa untuknya. Doa baiklah. Doa baik tak kira sebut dah. Sebab lahu tu bilam lil manfa'ah. Yang berdoa kebaikan untuknya. Di sini menjadi dalil pahala boleh sampai kepada si mati. Melainkan bila dia ada anak, anak doa untuk dia. Anak doa untuk baik kepada dia, dia dapat pahala dalam kubur. Ini menjadi bukti sampai pahala bacaan kepada si mati, untuk si mati. Tak ni dia kata pula, itu anak yang soleh. Anak bukan tu imam. Kan? Pandai dia jawab. Kan? Allah, Nabi takkan nak sebut. Dan tu imam yang berdoa untuknya. Anak kata tu imam bukan aku. Kan? Cerdik sikit kita pun. Nabi di samping dia sebut, dia nak menyuruh, nak bagi sampai pahala ni anak. Bukan tu imam. Tu imam, yalah dapatlah. Kamu je nombor satu. Tu imam pun takkan doa kalau kamu tak panggil. Kita nak buat kuning aurah di rumah. Kalau kita tak buat, tu imam pun tak datang. Kalau kita buat, anak dia ni, walaupun anak tak buat tahlil, kita tak mau buat ke kenuri kepada ayah kita. Bila kita, ya kita setuju. Tu imam yang datang doa. Anak pun bagus juga sebab dia buat kenuri. Sebab tu Nabi sebut anak. Nabi tak kata, tu imam yang berdoa. Kalau Nabi sebut tu imam, Nabi tak cerdik. Mudah jadi Nabi tak cerdik. Tak apa. Anak kata apa tengok. Anak bukan ada tanggungjawab. Pada bapa. Nabi kata tu imam. Orang awam. Nabi kata bukan kita. Tapi bila sebut anak manusia macam tu imam juga. Kan? Bahkan tu imam lebih soleh daripada anak tadi. Kalau anak boleh sampai pahala, tu imam lagi boleh sampai. Tu imam bukan lembu. Kan? Cerdik. Kadang-kadanglah dia nak kata tak sampai juga. Tu anak doa untuk dia. Kemudian dia kata, tu soleh tu. Anak kita mana soleh. Dia usaha nak pergi, tak mau pergi sampai. Pada Tuhan ni,
Dia bagi sampai, kita berusaha tak mau bagi Tuhan bagi sampai pahala. Kita jangan takut. Nanti kita buat pahala kenduri di rumah, dapat pahala pada bapak kita. Tapi kita buat tahlil ni, kita pun kena pandai. Buat tahlil ni, Tok Imam pun kena pandai dan anak pun kena pandai. Kadang-kadang anak ni minta lah Tok Imam buat tahlil malam ni. Dia abang apa pula nama pak dia. Tok Imam pula pakai ilah hati Nabi Muhammad, Allah maafin muslimin, muslimat semua, tak ada sebut nama dah. Saya punya style kalau saya buat arwah, mai bagi nama. Lepas tahlil tu, kita minta sama-sama yang kita baca tadi sampaikan kepada arwah si Muhammad bin Qasim dan secara khususnya dan pada sekalian muslim-muslimat secara amnya. Baru keluarga puas hati. Ni tu imam dia tanya, ni pak hang nama apa? Tak. Pakai buat tahlil bukan sama. Tapi kalau dia net elok sampai. Sebab anak pun kena pandai. Bangun. Assalamualaikum, minta hadiran. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi datang ke rumah saya. Dan saya minta untuk buatlah kunut aurah untuk bapa saya, Ahmad bin Qasim. Tapi jangan bapa dia saja. Sebutlah di ujung dan sekalian musliman yang lain. Itu syarat nak berdoa. Dia kena doa pada orang lain sama. Dia kena sebut. Barulah yang lain. Oh, Ahmad bin Qasim. Untuk imam pun sebut Ahmad bin Qasim, dia pun doa lah. Manijtama'ana hahuna bisababi. Ya Allah, sampaikan pahala pada mereka yang kami berkumpul di rumah ni kerana dia. Sampailah kepada Muhammad bin Qasim. So, dia kena buat begitu. Yang bukit umum. Ni anak-anak kadang terluak pondok. Pergi ke Tok Bilal tolong abang ke Tok Imam. Apa anak takut, buat anak jangan pergi masjid. Ketiga, anak yang beriman yang mendoa baginya untuknya. Doa untuk ni doa kebaikan. Kalau doa bagi, doa baik. Kalau doa atas, tu doa mudarat. Jangan kita betul benda tak. Ni kata, anak yang berdoa baginya. Doa apa Ustaz? Jangan pergi tanya. Kalau lam, lil manfa'ah. Doa baik. Kalau doa yad'u alaih, itu doa bagi mudarat. Ala lil madarrah dia panggil. Berkata Ibnu Hajar, cuma kata ulama yang kata anak yang berdoa untuk bapaknya, ini bukan syarat untuk nak sampai pahala. Kata ulama, disebutkan anak untuk bapa ialah nak menggemarkan, nak mentarghib anak suruh berdoa kepada ibu bapa dan membalas budi ibu bapa. Sebab tu Nabi sebut anak yang berdoa untuk bapa. Bukan makna ini khusus hanya anak pada bapa. Tak, sebenarnya orang lain pun boleh. Tapi Nabi nak menggemar, nak mengkimpin anak untuk berbakti, berdoa pada ibu bapa. Itu. Siapa lagi kalau tidak anak? Orang lain dia tak pasal-pasal nak sampai pahala dekat kita. Melainkan kita panggil dia buat kenduri. Kalau buat kenduri pun imam takkan doa kalau anak yang tak panggil. Apa pun anak, duduk di anak. Anak yang bertanggungjawab. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ditulis baginya, bagi seorang tadi, seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Baginya bagi bapa. Ditulis baginya, bagi seorang tadi, seumpama. Dia sebut seumpama ni tak kurang pahala anak. Tak kurang daripada pahala anaknya. Seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya, dia dapat pahala tak kurang, sama banyak. Tetapi tiada segala amalnya amal seorang yang jahat, amalnya amal anak yang jahat-jahat. Tapi kalau anak ni yang buat amal jahat, bapak tak dapat. Ni, segala amal yang anaknya buat, dia dapat pahala. Tapi kalau hak jahat dia tak dapat. Kat ni kita duk fikir sama pula. Tu dia tak dapat pahala. Sebab apa? Tu. Sebab pahala jahat tu hak dia sendiri.
Kerana nak memelihara kehormatan dan kemuliaan ibu bapa. Dan Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak menanggung dosa oleh orang lain. Orang lain kalau buat dosa dia tak tanggung dosa orang lain. Kalau buat pahala dia boleh bagi. Dosa dia tak boleh tanggung. Anak bapa tak akan menanggung dosa anak dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan lagi pula kata ulama, kalau hak jahat ni anak baik yang anak buat, dia tak dapat kepada bapa kerana nak memelihara kehormatan dan kemuliaan bapa dia. Allah Ta'ala tak bagi. Sebab tu sehingga dalam kitab fiqh, kalau bapa bunuh anak, dia tak kena kawat, dia tak kena bunuh balas. Hukuman lain kena. Tapi nak kena bunuh balas, kena bunuh balik dalam hukum Islam tak. Kalau bapa tu bunuh anak, dia tak kena hukum bunuh balas. Hukum lain lah. Takzir lain kena. Tapi dia nak kena kawat bunuh balas tak. Sebab apa? Anak tu anak dia. Dia nak bunuh ikut suka dia. Tapi ikut suka tu bukan ikut suka nak bunuh. Kalau dia bunuh, dia tak kena bunuh balas. Hukuman lain kena. Ada kitab fiqh lah. Hukuman lain dia kena. Tapi hukum bunuh balas balik. Bunuh balas mana kalau bunuh, kena bunuh balik. Pak tak kena bunuh. Sebab apa? Anak tu main pada dia. Itu istimewa mak pak. Dosa tetap dosa. Hukum kena bunuh balas balik tu. Tu tak. Tiada segala amalan yang jahat-jahat. Amalan jahat tak. Hak baik dia dapat pahala. Inilah pentingnya bagi anak mengaji agama. Anak-anak ada ni bagi mengaji agama. Hak baik dia buat. Dia bukan kadang-kadang bukan nanti dia doa. Anak kita ni kita tarbiyah bagi mengaji sekolah agama. Dia baik jadi ulama, jadi ustaz. Kita dapat pahala di kubur. Sebab kita punca bagi dia jadi baik tu. Kita punca bagi dia jadi ustaz. Kita yang punca. Anak jangan duk pergi belagak. Aku jadi ustaz. Pak tak ustaz pun cek ustaz. Jangan. Pak kata kalau aku tak hantar hang habis sekolah agama, hang jadi ustaz. Hang jadi ustaz kalau aku tak hantar agama. Kalau pak apa dia jawab lah. Anak pun jangan bercakap begitu. Ada, saya pernah dengar sendiri. Ada orang pergi. Hang ni anak jadi tok guru, hang tak. Dia takut tok guru lebih pada anakku. Sebab apa? Aku hantar dia pergi pondok kan, tak hantar dia jadi tok guru. Senyap orang. Kalau aku tak hantar pergi agama, nak jadi ustaz lah. Kalau aku hantar dia pergi mengaji, pergi belajar sekolah bukan sekolah agama, pergi mengajar sekolah penyamun, jadi penyamun. Aku pergi hantar dia pergi pondok. Siapa duk pergi makan dia? Aku duk pergi makan. Bapak tu tak menang. Dia takut lah tok guru pada dia. Dan anak pula yang duk pergi belagak. Cek ustaz, pak bukan ustaz, hang ingat sikit. Hang jadi ustaz ni, pak hang hantar hang. Baik. Intaha ni habis perkataan Ibnu Hajar. Tapi Ibnu Hajar Asqalani lah. Dia tolong peringat kita. Takut kita faham mana. Kalau itu hak jahat pun bapak dapat juga. Tak. Hak jahat tak. Hak baik bapak dapat. Hak jahat tak. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faras. Okey. Hak dunia, hak akhirat habis dah. Hak akhirat habis dah. Ni hak dunia pula. Hak dunia maklum lah. Pakat tahu belakang. Siapa kahwin dia tahu. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faras kerana kegunaan dunia. Iaitu kegunaan ni manfaat dunia. Bersedak-sedak dengan jima. Ni semua tahu belakang. Tak boleh cerita. Dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan sebab jima itu. Kita jadi seronok dengan anak tak? Seronok dengan anak. Dengan bini pun seronok dapat anak. Seronok dapat cucu pun seronok. Kalau kata Tok Wan dapat cucu, seronok. Ko tu atas lagi. Pak dia tengok. Bila cucu Tok Wan ni sampai cucu kau habis lah. Tak ada kira lah. Tak larat pun laratkan dengan cucu. Anak tu pasal hantar tu. Dengan cek tu tak pernah buat macam ni. Kalau dengan cucu tak apa. Duduk atas kepala pun tak apa.
Naik jijak naik tak kepala naik tak kepala tak apa. Pok dia tak apa, aku dulu jangan harap kan. Kalau kena tu kena tendang. Dengan cucu tok Wan, tok ni cukup sayang. Kita seronok tak dengan anak cucu kita? Seronok sebab apa? Semua tu benih kita dengan sebab kahwin. Tu kata ini dia nak sebut manfaat faras hak dunia. Iaitulah kita dapat anak yang dapat dengan sebab jima' dan dapat cucu dengan sebab jima' juga. Dengan sebab faras. Ini kelebihan dia. Dan sehingga tu Allah sebut perempuan dan anak-anak ni dia panggil perhiasan dunia. Harta perhiasan dunia. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak ni perhiasan dunia. Kalau siapa ada anak memang semua seronok. Jadi kalau orang kahwin, sebelum kahwin dia susah lah nak kahwin, tak dapat jodoh. Dia bila dapat, tak dapat anak, susah pula. Kan? Dapat anak, tak dapat anak, satu pasal pula. Dulu nak kahwin, satu pasal orang tanya. Bila nak kahwin, dia bujang lama. Dah kahwin, tak dapat anak, satu pasal pula. Tak keluar rumah. Sebab apa? Takut soalan cepumah. Mana? Anak dapat lagi? Tak. Dalah tak pergi kenuri. Kan? Sebab apa? Nak beritahu kata dapat anak seronok. Dia dapat anak ni seronok. Kan? Seronok suruh dapat anak. Sampai tahap tu, dia dapat anak, pergi dalam, bukan teringat kat bini, teringat kat anak. Kat mak tu tak teringat mana-mana lah. Tu teringat kat anak tu. 3-4 orang duduk menikah. Kan? Kalau umur 3 tahun, 4 tahun tu, dia panggil duduk menikus. Bukan teringat kat bini sangat. Nak balik awal tu, teringat kat anak. Marah bini dengar. Sebab tu Allah kata, anak dan harta, anak ni perhiasan dunia. Ini semua manfaat dunia. Harta benda dan sekalian anak perhiasan hidup di dunia. Perhiasan. Hiasan hidup di dunia. Penyeri rumah orang panggil. Kalau dah kahwin tak ada anak, dia tengok hang aku cemui, aku tengok hang. Bini berkata tengok abang bercemui. Kan? Dia cemui. Lepas tu kan pakat dia nak anak. Dia ayat ni dia turun kepada orang musyrikun Quraisy. Sebab depa ni dia pertama ikut Nabi. Kerana mereka duk bangga-bangga dengan harta dan anak. Duk bangga dengan harta dengan anak mereka. Lalu Allah kata apa? Harta dan anak perhiasan dunia sahaja. Bukan kekal pun. Orang yang cerdik, orang yang berusaha kepada yang kekal. Orang yang berseronok untuk yang kekal. Bukan yang berseronok bagi yang sementara. Bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Allah kata sendiri, perhiasan. Makna tempat kita berseronok. Seronok mana? Di dunia lah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Al-ayah. Al-ayah ni baca ayat sampai habis. Wal qanatiral muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Artinya dihiasi segala manusia akan kasih, akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Memang dah manusia ni dia dihiasi, makna apa? Dia nampak elok dan kasih kepada perempuan dan anak-anak. Dia suka kepada perempuan dan suka kepada anak-anak. Perempuan pun begitu juga. Tapi Allah bubuh kepada lelaki. Sebab selalunya hadut zohir ni lelaki. Perempuan pun sama juga, tapi lelaki ni dia kurang malu. Jadi Allah Ta'ala hantam dekat lelaki. Sebenarnya perempuan pun sama. Kalau perempuan tak layan, lagu mana nak boleh jadi? Kalau mengorak perempuan tak layan, tak jadi. Tapi Allah hendah dekat lelaki. Sebab lelaki inilah pemelihara perempuan. Lepas tu Allah marah dekat Adam dengan sebab makan buah khuldi. Punca bukan Tok Adam, Tok Hawa. Tok Hawa dia pergi pujuk, abang makanlah buah khuldi. Tok Hawa yang dia pergi pujuk. Tok Adam makanlah lah. Allah marah kat Tok Adam, tak marah kat Tok Hawa. Sebab apa? Tok Adam hang penjagaan, hang kamu yang menjaga, di amanah jaga Hawa. Aku nak marah kamu ke marah kat Hawa. Macam kita dua beradik, buat satu benda yang salah. Kita bukan marah kat adik, marah kat abang.
Kan? Jangan pukul adik, pukul abang. Pukul abang adik pun berasa. Kalau tibai abang, dua-dua tidur awal malam. Kan? Kalau maghrib, tibai abang. Kenapa kamu dua beradik keluar tak balik lambat? Kita support abang tadi. Adik tak? Tapi kita dua-dua tidur awal. Sebab apa? Dua-dua pekat berasa. Nah, begitu juga Allah hendah kat lelaki. Perempuan yang kata, ni ayat ni kena kat lelaki, padan muka. Ada bukan? Perempuan pun kena juga. Tapi selalunya, lelaki lah hak jenis duk mengorak ni. Kalau perempuan mengorak dia tak tahu. Baik. Kasih akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Itu passion dia. Yang bagi kasih tu siapa dia? Yang menghias tu Allah. Allah Ta'ala sendiri. Tapi kalau ada yang lain, ayat yang lain, Allah kata syaitan. Syaitan tu majazi saja. Hakikat Allah yang bagi hias. Allah hias. Apa mana Allah hias? Allah bagi perasaan dan Allah bagi nampak. Kita nampak perempuan tu cantik dan sonok. Tengok perempuan, disonok. Tengok anak-anak, disonok. Siapa yang bagi hias tu? Allah sendiri. Dia bagi hias tujuan apa? Ibtila ni nak uji. Nak uji. Kenapa? Kata nak uji. Allah kata ada ayat yang lain. Inna ja'alna ma'al ard zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan apa di atas muka bumi ini perhiasan linabluwahum, supaya kami nak uji, tes. Kami nak tes tengok. Kan? Puak ni lagu mana? Lepas tu bila lelaki tengok perempuan dia berasa syok. Perempuan tengok lelaki dia berasa syok. Ini semua Allah nak uji. Kalau tengok anak-anak memang kan dia seronok tengok anak-anak, budak-budak kecil-kecil ni seronok tengok. Bermula mensyukurkan ini. Baik, bila kata farash ini ada dua manfaat, manfaat dunia dan manfaat akhirat, maknanya apa? Kita perlu bersyukur. Lagu mana kita nak bersyukur terhadap nikmat farash? Bermula mensyukurkan akan ini. Mana? Akan farash. Engkau nak mensyukurkan ini anggota. Mana ini anggota? Itulah anggota farash. Syukur dia ialah memeliharakan daripada yang diharamkan. Kita jaga daripada yang diharam. Kita pelihara daripada melaku yang haram. Mana? Seperti zina. Jangan berzina. Ini syukur farash. Dan lewat. Jangan duk lewat. Lewat ni tai kok belakang. Orang tantang kata. Dia bagi kok belakang pok homsek. Tu. Lepas tu Allah Nabi sebut 3 kali. La'anallah man amila amala qaumi Lut. La'anallah man amila amala qaumi Lut. Sekali lagi Nabi sebut. La'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah laknat mereka yang beramal macam mana amalan kaum Lut. Mana? Homsek. Jantan sama jantan suka. Jantan sama jantan buat. Tu. Allah laknat orang yang buat seperti mana perangai kaum Lut. 3 kali Nabi sebut. Sehingga dalam hadis Nabi sebut dalam hadis, man wajadtumuhu, siapa-siapa yang dapati seseorang tadi yang malu amala qaumi Lut, siapa-siapa yang kamu dapati ada satu kaum yang buat macam amal kaum Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Bunuh si fa'il dan maf'ul. Kena bunuh si pelaku dan orang yang dilakukan. Bunuh dua-dua. Tapi dilakukan itu kena tanya dia. Kamu dipaksa atau tidak? Seronok-seronok. Bunuh dua-dua. Kalau kata dia dipaksa, itu lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabarani. Nak beritahu kata, lewat ni bukan benda main-main. Dosa dia sama dengan zina. Kata Nabi kata apa? Laknat Allah, laknat Allah, laknat Allah. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, kalau kamu jumpa ada satu orang yang membuat macam mana kaum Lut, kamu bunuh mereka dan bunuh yang membuat dan bunuh yang dibuat. Bunuh dua-dua. Tapi bunuh bukan orang kampung. Ini pemerintah yang kena laksana. Orang kampung jangan cuba buat pula. Dia tak boleh buat, dia bertindak sendiri tak boleh. Kita kena rujuk yang di atas.
Kalau di atas tak buat, kita tak boleh buat tindakan. Tu pemerintah jawab di akhirat nanti. Lewat dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Kan? Dia dipanggil apa dia? Inoni namanya. Inoni, ya. Onani. Jangan do onani. Dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isteri dan jariahnya hambanya. Ini pun masuk dalam dosa. Mana? Mengeluar air mani ataupun dia panggil kampung dia panggil melancap. Ataupun onani. Kalau orang tani dia panggil cap wow. Kalau di tani, bahasa pom dia tahu cap wow. Dia keluar air mani. Tapi lain daripada tangan isteri dan jariahnya. Maknanya kalau isterinya buat boleh. Kan? Isterinya dah uzur, kan? Ataupun isteri dia beranak, kan? Dia ni gelisah tak tahu buat apa, kan? Bolehlah suruh bini dia buat. Nak buat macam mana? Maaf kena cerita. Itu contoh melainkan tangan isteri. Atau jariah hamba. Kita mana ada hamba dah. Itu. Jadi, tapi bincang tentang onani ni panjang juga bahasan dia. Bukan dengan makna haram secara mutlak. Melainkan dalam kitab fiqh sebut dia dah memang tak tahan, kalau dia tak lepas dia akan buat maksiat. Pada masa tu boleh. Dia boleh lepas. Lepas, faham tu lepas. Kalau dia dah tak tahan dah, kalau aku tak lepas juga aku buat maksiat, dia boleh lepas. Jadi onani haram di sisi Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Onani haram di sisi Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Jadi jangan takat boleh saja, nanti tunggu selalu. Boleh saja dia pun balik. Boleh onani dengan 3 syarat. Pertama, dia takut berlaku zina. Dia takut jadi berzina. Tu. Tu. Dan lagi pula, dia kalau dia nak buat, dia kena buat dengan tangannya. Jangan dia suruh orang yang asing yang buat. Tu. Jangan suruh orang asing yang buat. Mana isi dia boleh lah. Tu. Jadi syarat dia bahawa dia takut, dia khawatiri takut berlaku zina. Tu. Takut berlaku zina. Dan lagi pula kalau dia nak buat juga, mestilah dengan tangannya, bukan dengan orang lain. Bukan dengan tangan ataupun bantuan orang-orang yang asing yang bukan isteri. Itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun mengatakan begitu. Kalau dah tak tahan dah, tidak ada jalan dah, kalau dia tak onani juga akan berlaku, dia akan berzina, dia boleh lepas buang. Itu. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dia ketat tu. Bukan mudah-mudah nak buat ni, nak onani. Baik. Dan memeliharanya faras daripada yang syubhah. Lagu mana syubhah? Seperti jima pada nikah yang batal. Mana? Nikah yang tak cukup rukun dan syarat. Nikah yang tak cukup rukun dan syarat. Nikah yang tak ada wali. Tu. Ini dipanggil nikah yang batal. Seperti jima pada nikah yang batal. Jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu ni. Jima dengan nikah yang batal itu memang haram. Tak, jima dengan nikah yang batal tapi dia pergi taklid mazhab yang mengatakan tak batal. Itu dia punya syubhah. Nikah dia tu kalau mazhab Syafi'i batal. Tapi mazhab lain tak batal. Dia ikut mazhab lain. Itu dia panggil nikah syubhah. Baru ni ada orang tanya, talak dengan SMS. Talak dengan SMS.
Dalam mazhab Syafi'i, talak dengan SMS ni tak jatuh talak. Melainkan pada masa dia SMS tu, dia niat. Baru jatuh talak. Ataupun dia tak niat, tapi masa dia hantar SMS tu, dia kata apa? Aku cerai kau. Dia hantar SMS. Baru jatuh talak. Kalau dia tak niat, atau dia tak berlapah, tak jatuh talak dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Malik, kitabah, tulis tu makna SMS tulis lah. Tulis tu dia menepati kau. Makna dia semacam ucapan. Makna kalau dia tulis, aku cerai kamu, batal. Jatuh nikah. Jadi saya kata, kalau kamu pernah hantar SMS begitu, walaupun mazhab Syafi'i tak batal, pergi rojok balik, pejabat kodi, rojok balik. Tak apa, mazhab Malik kata batal. Jadi masa tu dia panggil apa? Nikah tu syubhat masa tu. Masa tu syubah nikah dia. Walaupun mazhab kita, saya pun tak mau begitu. Malik kata batal. Malik kata jatuh talak. Walaupun tak niat, walaupun tak berlapah. Sebab tulisan tu dia macam perkataan. Imam Malik kata. Imam Syafi'i kata, kalau tulis tak ucap, dia panggil kinayah. Kinayah kena niat. Tapi saya kata, kalau Malik kata batal nikah, jatuh talak. Imam Syafi'i kata tak jatuh. Pilah rojok pejabat, minta rojok. Rojok bukan payah pun. Pergi pejabat agama tu nak bagi ni saja. Rojok balik. Usaha cakap je lah aku rojok balik. Sebab apa? Kita takut. Walaupun mazhab Syafi'i sah, dia panggil masa tu, dia panggil syubhah. Sebab apa? Imam Syafi'i kata sah, Malik kata tak sah. Syubhah dia panggil masa tu. Kita jaga farash daripada nikah syubhah. Jika taklid ia, orang tadi akan yang berkata ni, imam lain lah, dengan sah nikah itu. Contohnya mana? Mazhab Syafi'i mesti kena ada wali. Tak ada wali tak sah. Mazhab Hanafi tak ada wali tak apa. Kita menikah dengan tak ada wali. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi kita ikut mazhab Hanafi. Orang panggil nikah tadi nikah syubhah. Dan jika tiada, akan dia berkata dengan sah nikah itu. Dan jika tiada, yakni tiada taklid, kalau dia tak taklid mazhab lain, nescaya adalah ia nikah tadi, jima' tadi haram, bukan syubhah lagi. Kalau kita nak ikut Syafi'i betul-betul, haram dah. Kalau kita pindah kepada mazhab lain, syubhah. Sebab mazhab lain kata sah, mazhab kita kata sah. Tapi kalau berlaku sesuatu yang mana pak mazhab mengatakan tak sah, nikah tu syubhah dia panggil. Habis. Kita berhentilah dekat tu. Telah berfirman Allah, pada ketika memuji orang yang beriman mendapat kemenangan. Kita berhenti situ. Panjanglah. Kita berhenti dekat situ. Sebab ada huraian sikit dekat ayat di situ. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji orang yang beriman. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita, dapat lagi memantapkan lagi ilmu kita, dapat kita beramal, praktik dalam kehidupan seharian kita, dan kita sampaikan pada saudara kita yang lain insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.